أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak kita syukurkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menandakan kita adalah satu daripada umat Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dapat kita ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak betul-betul kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan iringi itu pula semasa kita hidup yang Allah Ta'ala taruhkan umur kepada kita, sama-sama kita boleh turutkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sertakan amal ibadat kita tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam akan betul kita dengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan malam ni saya tak melewatkan masa. Tiap-tiap pada malam Sabtu. Jadi ada rupa-rupa saudara kita minta saya waktu ambil satu kisah, iaitu satu cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi kita duduk di Madinah, ia didekikan, ia diniat jahat bagi mereka-mereka yang menentangkan agama Islam, iaitu untuk memunahkan, iaitu khianat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benar, nyata dan sungguh. Kerana nyata di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam tafsir-tafsir ayat suci Al-Quran, sebagaimana di dalam surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah An-Nas. Kerana maklum bagi kitanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Nabi kena khianat. Kecek kampung kitanya khianat ataupun mengenak. Dia banyak cabai, banyak lorong, banyak gelang bahasa khianat saudara orang ni. Kita pun daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejahtera nyata. Bahkan di saat dunia akhir ni, banyak mereka yang hasad-hasad deki dan tak memuas hati dengan saudara, tak memuas hati dengan kerana dapat harta benda, tak memuas hati kan satu perkara dalam nikmat hak Tuhan beri. Wai mo dengan mereka, wai mo dengan harta benda milik oleh satu saudara, satu hamba Allah Ta'ala, di kalangan itu ada hasad lagi.
Dia orang nak khianat satu-satu orang nak sihir ni, dia ibu-ibu bapa, saudara mara kita, mesti dia kena ada satu kan apa ni sabab. Satu dia tak nak tengok tak leh. Wema saudara kita kaya, saing kerabat kita ada peringkat lebih diberikan oleh Allah Ta'ala, maka memang. Kerana Rasulullah sendiri satu masa, iaitu Nabi duduk di Madinah, Nabi kena sihir. Hal ni nyata, nak lari tak boleh. Sebab itu kita nak kata sihir ni adalah membahung khianat ni tak ada dalam urusan, bukan. Lalu tu saudara kita minta dengan saya tu lagu mana hak asal Nabi kita kena sihir. Nabi SAW kena khianat oleh Yahudi pada semasa. Dia cerita dia begini. Dia satu masanya setelah Nabi SAW, ibu-ibu dan bapa, pada tahun dia terbit daripada Makkah Al-Mukarramah, nak bunuh oleh fuak-fuak musyrikin. Tak kala Nabi kita dak sebar agama 13 tahun, ya Nabi kita menzahirkan. Menzahirkan dengan secara terang. Selepas Nabi kita memfardukan semaya, waktu turun semaya daripada langit, itu kisahnya. Dari awal tak kala mula. Maka Allah Ta'ala mewahyukan, menyuruh Nabi kita hundur diri, iaitu pergi kepada Madinatul Munawwarah. Tak kalau itu ibu bapa Nabi kita terbit pergi pada tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat. Duduk sebar agama di Madinah, reka sejarahnya apabila masuk tahun yang ke-6. Jadi tahun mana ni tahun lah Nabi kita duduk di Madinah. Dia semua 10 tahun Nabi kita duduk Madinah. Masuk tahun yang ke-6 tu, ayat katanya Allah Ta'ala bui satu permimpi. Ipian, Nabi mimpikan satu malam bahwasanya Nabi SAW akan belayar pergi kepada Mekah kelik semula, mana kelik pergi buat umrah. Dia tidak ada tersekat lah. Tapi cuma tak tahu pada tahun mana. Ni pada tahun yang kena Nabi mimpi. Tapi mimpi Rasulullah ni maklum bagi ibu bapa nak ayat katanya, mimpi Nabi SAW ni ialah setengah daripada wahyu daripada Allah. Ayat tapi sikitnya tak tahu pada tahun mana. Tapi maknanya nak ayat kata Nabi boleh masuk di Mekah. Kerana Nabi dak cita-cita nak mengerja umrah. Nabi ingat sangat kepada Kaabah. Ingat kepada kiblat. Ingatnya Nabi nak tawaf. Kerana Nabi biasa tawaf. Sa'i katakanlah. Mana tak kala tu pada tahun tu juga. Cuba Nabinya nak klik pergi kepada tempat beranak dia lah. Tempat peranakan dia di Makkah Al-Mukarramah. Maka mengajaklah sahabat-sahabat lebih kurang 1,400 dan kata setengahnya 1,500 orang. Sekali dengan Nabi SAW nak masuk pergi mengerjakan umrah. Mana tawaf kiblat. Tawaf Kaabah. Tawaf Baitullah. Kerana Nabi duk cita-cita lama dah. Duk cita lepas setahun. Maka dengan tahun yang ke-6 tu permimpilah Nabi boleh masuk kepada Mekah. Tapi ia tak tahu pada tahun mana tu. Tahun mana maknanya dalam IPA tu mana diizinkan boleh masuk. Maka tak kala tu tahun tu juga tahun yang kenanya Nabi kita mesyuaratlah kepada sahabat-sahabat masuk pergi nak mengerja umrah. Kamar dia rekahnya masuk. Dan setengah riwayat Nabi masuk dengan 1,400 orang. Dan setengah kata 1,500. Dan ada juga kata 1,300 lebih. Berkhilaf di situ. Katakanlah 1,400 berlebih kurang. Maka pergi ke Mekah ni dengan secara pakai ihram. Pakai ihram.
pada tahun tu. Tak salah ingatnya pada tahun Zulhijjah. Mana boleh haji lah. Boleh haji lah. Tahun Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, Nabi kita masuk gi mana Zulhijjah akhir-akhir. Nak masuk bulan Muharram. Kerana lepas Zulhijjah tu bulan 1 bulan Muharram. Zulhijjah ni bulan akhir di dalam agama Islam. Muharram bulan 1. Bulan Muharram bulan 1. Maka Nabi masuk gi ikut jalan lama. Memang jalan baru ni dia potong banyak dah. Jalan lama ni jalan Zulhudaibiyah. Dia ada masjid situ dia panggil Miqab. Miqab di Zulhudaibiyah tu kalau kita biasa pergi buat umrah haji tu memanglah kita akan kita sapalah di Zulhudaibiyah. Dia masuk pada jalan ni dia pergi kepada Madinah, nak masuk Mekah ataupun Mekah Madinah, jalan dulu. Lah ni dia pitah. Maka Nabi sapa di situlah. Sapa di Zulhudaibiyah lebih kurang tak berapa kilo dah. Duduk di Zulhudaibiyah nak masuk mari kepadanya tanah haram Mekah. Tapi situ tu dia setara dah tu di antara tanah haram dengan tanah halal. Miqab Zulhudaibiyah ni. Akan tetapi Nabi satu rombongan di antaranya berlebih kurang 1,400 ni. Katakanlah berlebih kurang tu. Jadi siapa di situ wak rombongannya tak boleh masuk. Tak boleh masuk pergi nak buat umrah. Sedekah pakai ihram dengan niat siap dah. Kamar dianya begitu maka tertahanlah di situ. Nak masuk tak boleh, tertahanlah di situ. Maka kira-kira gimari apabila niat umrah dah. Itu mengikut pada kisahnya. Maka apabila tak boleh masuk, tertahan, tergagah di situ, Rasulullah berpakatlah dengan sahabat-sahabat, dia kena orang panggil rombak ihram. Rombak ihram, mana kena tahlu di situ. Pas nak tahlu pun tak ada tawaf, tak ada sa'i lagi. Kerana umrah ni dia kena apabila kita sudah niat di miqat, kita pergi masuk tawaf dan sa'i serta dengan berguting ataupun bersyukur baru boleh rombak. Maka apabila tergagah di situ, kaedah dia kena rombak ihram dengan bayar binatang. Wemonya kambing, lembu dan unta. Kalau kambing 1 ekor, kalau lembu ni 1 ekor 7 orang. Akan tetapinya di situ terbaiklah masalahnya Rasulullah sekali dengan sahabat bayarlah darah. Kalau nak masuk tak boleh. Buat janji bila pula ni? Pada tahun hadapan. Mana tahun yang ke-7 dalam perjanjian. Tu deh. Maka di situlah mengikut pada kisah Ali lah menulis buat surat perjanjian lah di situ. Kata hadapan ni boleh masuk. Maka hundur klik Rasulullah. Setelah Rasulullah bayar dam di situ, hundur klik Rasulullah dengan apa ni? Berpakaian rombak ihram lah. Tatkala gitu klik mari setelah sampai di Madinah rekahnya, maka berlakulah perang. Iaitu dia panggil perang Khaybar. Perang Khaybar di situ iaitu perang yang paling hebat jugalah. Iaitu perang dengan sejawat Yahudi. Karena maklum di Madinah ni Yahudi ramai di situ dah. Selaku perang Khaybar. Maka selepas pada perang Khaybar itulah selakunya Yahudi. Di antara Yahudi kepala Yahudi ni bahasa kitanya puak tokoh-tokoh lah. Puak debek-debek Yahudi ni lama dah duk cita-cita nak khianat Rasulullah. Nak sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiba-tiba di situnya makanya dicarilah satu orang sihir di kalangan Yahudi. Tapi orang sihir ni tak ada sakut paut pun lah dengan Rasulullah. Bukan nak marah pun. Tapi di kalangan Yahudi, fuak-fuak yang cari ni, biasa dah sihir Rasulullah tapi tak kena. Bahasa kita kata, dia sihir ni pun begitu juga. Kita sekarang pun, di antaranya kadang-kadang kada buat kapu main tu baca-baca siuk tu payah nak kena. Cerita Tuhan tidak ada keizminannya. Tapi kalau dengan harga mahal ni,
basuh kain catu, kain kuning. Wak main dengan anak kerau apa tu, memang sungguh benar lagu ni. Banyak sekarang ni, sebenarnya asal pada masa dulu lagi dah. Tapi Rasulullah ni apabila Yahudi ni apabila dia cari satu orang, satu orang yang pandai, yang bijak sana nak sebuah sihir ni, Allah Akbar. Nama dianya ialah Labid. Labid bin Aqsam. Ni orang sihir Nabi ni. Dan dia katanya, dan segala anak-anak perempuan, mana anak Labid tu hak bijaknya. Labid ni bapa. Labid bin Aqsam ni bapa cahtera sihir. Termasuk dia sihir, dia buat pakai kenalah serta izin Allah Ta'ala. Dia cari juga sebab kebijakan dia tu. Labid bin Aqsam ni dan segala anak-anak Labid, dan katanya iaitu saudara-saudara kawan adik-adik kakak Labid Hotpino, saudara perempuan ataupun anak-anak perempuan bagi Labid, ataupun saudara perempuan Labid bin Aqsam, dengan upah 3 dinar. Tu dalam kisah, dengan upah 3 dinar. 3 dinar ni duit emas. Sebut kata duit dinar ni duit emas ni kalau lan ni banyak ribu kat Allah lah. Banyak ribu. Tapi dulu dia panggil masa Nabi duduk di Madinah tu, duit dia selaku duit emas. Duit dinar. Dengan muafakat budak Yahudi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pergi sihir, nak pergi khianat satu-satu orang ni juga pada masa kita sekarang. Dia tak boleh nak pergi nak sihir, colek kapur kot tiar tu, dia tak hebat hak tu. Ada ke orang tua kata bahasa colek kapur boleh. Kadang-kadang dia hambur pasir kot apa gemuh ni macam-macam. Ni selaku Allah. Berapa belah bahasa sihir ni, berpuluh-puluh bahasa yang kita tak tahu. Bagi orang yang bahasa hidup kerja tu dah, gelang tu dah, parik tu dah, dia tahu. Ni sihir hak kelah rendah. Ni sihir mana ni khianat hak kelah tengah. Ni hak kelah tinggi. Ni hak kelah tinggi. Ni hak gomha. Ya pegot. Bahasa sihir kapur tu banyak kok, tu banyak sihir pasir gini. Buat di pasir. Ya kerana sihir-sihir ni bersahabat dengan syaitan. Bersahabat dengan iblis alaihi laknatullah. Tu sihir. Bukan bersahabat dengan apa dah. Dia sihir ni kadang-kadang terheret kepada jadi munafik. Kadang-kadang dia sampai kepada murtad. Tapi dah orang Islam kita tu dia nak kerja lagu ni dia tak khabar. Dia tak khabar. Pada mereka kata gano orang Islam kerja sihir. Dia tak kira ibu apa. Tak kira mama dak ya. Dia benar ni lah ni orang katanya kita ingat. Dunia akhir ya Allah Ta'ala nas di dalam ayat suci Al-Quran. Dia racun kitanya memang. Satu di dalam duit pitih. Dalam harta benda ni satu racun yang paling besar. Dan yang kedua di dalam pekat kita tak nilai. Di kalangan anak cucu sendiri pun kalau kita tak pandai jaga memanglah. Dan lebih lagi kita tak ada pekat. Orang tak tanggungjawab ni kau tinggi naik, kau dia terlupa. Ni racun. Kita tak pandai jaga harta kita tu adalah racun. Dalam harta duit pitih ada racun. Dalam anak cucu dalam perekat kita dak bawa tu racun. Ya kalau kita tak pandai jaga. Syabik tu di dalam ayat suci Al-Quran ya Allah Ta'ala sebut. Yang 10 orang. Hak nah di dalam ayat suci Al-Quran tu, hak ahli nar, ahli neraka. Setengah daripada Qarun. Nyata di dalam ayat suci Al-Quran. Haman, Abu Jahal, Namrud. Tak gitu. Demon ni Fir'aun alaihi laknatullah lebih-lebih lagi. Ya tidak apa sekali. Karena mereka itu tak mau mengikutkan Musa. Tak mau ikutkan Qarun seperti mana Namrud. Tak mau mengikutkan Rasulullah SAW sepertinya Abu Jahal. Itu kerana dengan duit. Kerana dengan harta dunia. Duduk di dalam itu. Dan yang kedua dengan perekat mereka.
Kerana tidak adalah kita tu nak jadi punah di dalam tubuh satu-satu orang ni, tak kira lelaki perempuan, dia dua ni je. Sabit kaya kita hari ni kita kena jaga. Dengan pekat kita tu kita kena tilik masalah kita. Jangan tilik orang, dia salah. Dia kena tilik kita dulu. Ni masya-Allah. Ni nak ayat katanya, upah Nabi upah Labid bin Asam ni ataupun saudara dia ataupun anak dia sendiri ni hak bijak hak tino ni dengan 3 dinar. Pada masa tu 3 dinar ni kalau sekarang ni banyak, mama dan ayah banyak duit lah, beribu-ribu lah kita kata, dengan muafakat budak Yahudi. Jadi duk kerja dalam rumah Rasulullah tu budak Yahudi lah, tengok ni khodam Nabi. Duk jurung tu, jurung ni, jurung tu. Dalam rumah Rasulullah tu dia ada sakat lah. Ada sakat sekat ni pun boleh masuk. Di atas ni tak boleh masuk. Dia ada sakat juga. Dia kena budak Yahudi. Kerana khadamin Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ambil gapo? Ning hok Labid suruh ambil. Ambil hok pakaian Rasulullah. Iaitu di antaranya mengikut padanya bermaksud tafsirnya ialah ambil sisi hak Nabi duk buat menyisir dah. Memang Nabi di sini wasa Nabi ada sisi. Nabi ada sisi tu, dia ada memang sisi ni, dia bukan teh lamu hak punah-punah. Ambil sisi rosak tu bukan sisi hak patah-patah. Sebab tu orang nak kena orang ni kita jaga dah. Orang dulu tengok tu seluar dalam ni hebat sekali ni. Berkakah hak kita duk pakai. Seluar dalam ke, baju dalam ke tu bagi perempuan, baju sakuk ke bagi lelaki, kepiyah pakai ke, kain pakai ke, dia mudah. Kerana jebak kita, hawasi kita tu duk kena dengan tu. Lebih lagi kakak hak dalam. Kalau hak jatuh pun seluar dalam, kalau hak tina pun baju dalam, seluar dalam. Tapi hak Rasulullah ni diambilkan sisir. Yang Nabi dah buat sisinya. Sisi kepala. Dan gigi sisi hok patah-patah dah. Jadi satu kobenek ni dipakat dengan khodam budak. Dia tekan situ. Budak ni asal mula tak sel lah. Budak Yahudi ni. Dia jaga dia jadi khodam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Akan tetapi dia pergi dengan upah, pergi dengan daya, pucuk daya ni, akan terima budak ni. Terima maka ambillah sisi. Carilah sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hok rusak-rusak, hok punah dan hok patah gigi-gigi cari hok tu, bolehlah kita katanya. Diperbuat rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lilin. Allah Akbar. Ni benda sungguh, benda hak. Pas kita lani tak terima geno. Boleh ke kamu nak sisir boleh ke kamu nak khianat nak sihir satu orang. Awak tak tahu. Orang hok kerja lagu ni lama dah. Duk main kakak khianat ni. Kecek kita kampung khianat. Sihir. Perkara tuluh ya tu. Tapi sihir ni dia sebut dalam kitab-kitab dan sebut di dalam orang panggilnya sihrum. Satu suhur sihir. Kamarianya wa rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lilin. Dan ditikam di dalam dan ditikam di dalamnya dengan jarum. Tengok. Ditikam di dalamnya dalam apa tu? Dalam lilin tu. Wak rupa Nabi. Wak betul rupa lah. Rupa manusia lah. Wak rupa manusia, dia tikar di situ. Tikar sisi hak patah masuk. Cocok di lilin tu. Cocok di lilin pula dengan jarum. Sekali dengan jarum masuk. Sebelah lubang. Sebelah lubang. Lepas tu disipulkan. Dan disipulkan sebelah penyipu. Dicocok pula sebelah lubang, sebelah jarum, disipu pula pada jarum tu. Serta kan ambil sisi patah-patah tu cocok di situ. Ni dia.
Sabit kata kita lah ni enggak. Nah, bagi kita umat ni enggak nipih lah orang nak buat. Sabit ni salah satu di dalam dalam agama kita kena jaga. Dia orang tua dulu tengok dia jaga benar, anak cucu duk jemur baju dalam, seluar dalam kat luar ayat ceretek dia tak boleh jemur. Dan kita lah ni pun sepatut kita kena jaga benar lagu ni. Memang kerja ia kerana sihir ni kerja jahat. Kerja sejawat tu orang panggil berkongsi dengan iblis dengan syaitan. Tapi walau bagaimanapun pihak Allah Subhanahu wa taala dia izin berlaku. Orang nak ke mana? Di antara hamba dia nak ke mana? Nak ke baik, dia wi baik. Tapi janji dia sekian. Nak ke jahat, wi jahat. Janji pula sekian. Tapi kita hari ni tak ada bertepuh lagi yang kita perkara lagu ni, perkara azab-azab, perkara kecemaran yang kita dah buat tu kita jadi tak memikir. Tapi walau bagaimanapun dia kita mengaji tahu dia, ni kita kena jaga. Di mana lagu ni mana dosa besar. Seakal-akal kita ni bumi tak terima. Allahu Akbar. Takut sekali-kali kalau kita tahu dia. Tapi hari ni dia ni panggil dalam mata benar yang ada kacau. Kenapa tu kita cari benda lagu ni? Kalau Yahudi, Nasara, musyrikin, orang kafir semua batu semua berhala. Tu kerja dia dah. Kerja demo tu dah dia bersahabat dengan syaitan iblis. Tapi orang Islam tu dia masuk kursi gitu. Dia orang Islam memang tu hebui. Tapi dia takut sekali ni. Pak kita kata, apa orang tu ni duk semaya, duk puasa pergi kerja lagu ni dah. Setengah pada setengah dah. Khianat orang hidup tok barang bersibak tak bersibak kat bawah tangga kok dia tukar kok mana. Hingga siapa demo tu berjerit weh pergi rumah bomo pergi perbak nampak tak? Tak ada penyakit. Tak ada penyakit pula dahnya. Kan nak sakit. Lepas tu nak perbak dengan bomo kampung tak leh kata bahau pula. Sebab itu kita kena cek dulu. Nak kata orang bahau tu, apa kita tak pergi perbak mau sakit? Mau sakit dia seri tengok gitu gini tak ada penyakit bomo. Doktor kata tak ada penyakit awak. Dalam hospital kan tak ada penyakit. Kemudian nak pergi berbak dengan bomo kampung tak boleh. Tak boleh berbak dengan bomo kampung kan bohong. Sebab itu kita tak boleh cakap lagu tu. Tapi dalam bahau tu kita pergi juga. Gitu bomo royak gitu-gitu kita bakit bahau kita bomo pula dah. Siapa tak boleh. Banyak bergecek lagu tu bergecek nak bertengok. Bergecek bertengok lagu tu. Bergecek nak meneh, bergecek bahasa nak lebih. Dia benar-benar dia kena kita sendiri kena buat fikir. Dia kena ada. Kerananya penyakit ni Allah Taala bagi. Dan penyakit Allah Taala berusia, Allah Taala hantar penyakit. Penyakit tu banyak rupa. Dengan tidak ada sabab dia kena. Ada sabab terbalik motor, terbalik kereta, tak gitu ke? Sihir ni ada sabab. Sabab dia tak bersibak, sabab dia mau giwak. Dia sekutu dengan anak kerak, sekutu dengan iblis. Allahu Akbar. Macam-macam. Mana semua tu Allah Ta'ala bagi dalam kerja itu. Tak kecuali kerja baik, kerja jahat. Ni kita kena yakin. Benda ni benar ada sungguh, ada. Pak kita nak ayat kita tu sajak pandai pada Allah tak terima benda lagu ni. Dalih kira dah bomo tu bohong. Pak kita hidup mengaruk dah. Kita nak berubat apa tu? Kita berubat bakit bohong dak bomo pula dah. Let kita tu kena cek pula. Setara mana kelakuan lagu ni? Sepatut ke tak sepatut? Dah jadi dua kali salah kita. Kita berubat dah. Bakit bohong dak bomo pula dah. Ni tengok pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalah ni. Ni hak nyata. Ayat katanya dipikirkan wa upah Rasulullah ambil jarum cocok masuk. Sebelah jarum, sebelah penyipu. Dan di situ selaku sisi pula. Hak Rasulullah buat misi. Dia kata, ayat katanya, dengan sebelah penyipu ni, makanya terkena Rasulullah, kena sungguh. Maka kata kami, nenglah sehebat-hebat, sebijak-bijak yang kami cari tu bohmo labik ni. Dia bohmo juga dia panggil bohmo sihir. Bohmo nak memunahkan. Kami duduk buat dah banyak kali dah duk sihir Rasulullah. Duk sihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak kena. Dia Tuhan tak izin. Pasal menjadikan sabab bagi tu bagi tak kuat.
Orang panggil sertanya Tuhan tak izin. Dia tak kena, tak betul dengan syarat-syarat. Tapi hak ni betul dah lah. Serta dengan Allah Ta'ala izin. Hak takdir pada azhar. Sebab itulah ini boleh buat pengajian bagi kita. Besar sekali. Kita hari ni pun, ni tahu Rasulullah disihirkan oleh Yahudi. Pas kita ni pergi sangat aja kita orang cuma ni. Nah, Rasulullah ni orang suci, terlebih suci. Makhluk ini dijagakan oleh Allah Ta'ala. Tapi boleh kita buat ambil fikiran. Bahasa kita ni sikit sebanyak dah kena sihir, tak ada apa nak buat kena. Cuma, Nabi kata, Ana dawau, adakah kita ni boleh memperubatan? Boleh. Kita nak berubat, kita sakit dengan gelau mana? Allah Ta'ala hantar penyakit mari dah tubuh badan kita di atas di antara umat Nabi SAW juga Nabi lagi kena sihir. Kena sihir. Tercapailah hajat-hajat mereka itu di kalangan Yahudi. Kena sungguh. Ke atas Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan masa 4 bulan. Ini berkhilaf. Setengah kata 6 bulan. Nabi kita kena sihir oleh Labid bin A'sam. Setengah katanya setahun. Tapi kata kaum Mu'tamad setahun Nabi kita kena. Kena lagu mana Nabi kita? Maka terkenalah pada tubuh Nabi SAW dengan teragak-agak. Bahasa kita ni terakak-akak. Sekali-sekali rasa begitu. Jadi tak sama lah. Apabila nak tidur dengan isteri Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha, tak boleh nak tidur. Jadi orang panggil, jadi lemah tubuh lah. Lemah semangat. Sekali berasa sekali begitu, sekali begini. Pas fikir Rasulullah pun jadi orang panggil terganggu. Jadi tak serupa semua. Bukan siapa dak sebering dak boleh bangun dah. Tapi orang panggil belailah pada masa dengan Rasulullah sehat. Itulah ayat kata kesucian Rasulullah, kehebatan Rasulullah, yang ada mukjizat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dengan keizin Allah Taala dan disihirkan oleh Yahudi Labid ataupun saudara-saudaranya dengan berjaya. Maka buatlah mereka itunya dengan berludah-ludah. Dengan berludah-ludah buat rupa Rasulullah dan pulanya berludah. Supaya kita agak ludah puh-puh gitu tu baik aliyun dah. Supaya kita tak japi dah. Tu maknanya wa min syarrin naffatha wa min syarrin naffatha. Wa min syarrin naffatha, dan daripada kejahatan yang berhambuh-hambuh pada segala penyipu, ia diludah dengan tiada air liu. Bahasa gitu gak tuh puh-puh. 2-3 kali ludah, 3 kali ke 4 kali air liu dah gedak. Tak ada. Ludah tapi dengan tiada air liu. Ni buat oleh saudara Labid ataupun iaitu anak Labid, ia bijak sana Allah Taala bagi ke dia. Dia belajar dari mana? Ini kakak Yahudi belaka ni. Dia asal ke masa Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam tu. Setelah Rasul Sulaiman wafat tu cerita dalam suratul Baqarah. Ni ayat katanya Yahudi lah. Kemuka dia katanya yang pertinggalan setelah Nabi Sulaiman wafat. Pertinggalan Sulaiman ni lah sihir. Allah Ta'ala bijak sana. Padahal Tuhan ayat di dalam ayat suci Al-Quran, wala kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak ada kan diterimakan ilmu sihir. Nabi Sulaiman mukjizat. Hak sihir itu dia bersabit dengan Iblis alaihi laknatullah. Ya kerana Nabi Sulaiman itu sekalian perkara jadi rakyat dia hingga sampai Iblis. Jadi pekerja mereka itu sampai hebat Nabi Sulaiman adalah ning pesaka meninggal, iaitunya sihir. Sebenarnya buat kamu telah kufur. Mana di antara Yahudi yang mengikutkan Iblis alaihi laknatullah, dia dengan segala syaitan, segala syaitan. Nabi Sulaiman mukjizat. Dia katanya sampai tu Tuhan katanya wala kafara Sulaiman. Hujung ayat tu. Mana Sulaiman tidak ada kufur. Hak kufur tu ialah mereka yang diajarkan, yang bersahabat dengan
iblis dan segala setan-setan. Terheret di siapanya munafik dan kufur. Dia kata Nabi Sulaiman kan bersahabat dengan sihir. Tidak ada. Ini juga masa Nabi kita. Turun Al-Quran. Dia kata Nabi kita sihir pula dah. Al-Quran ni sihrun mubin, sihir dengan nyata bagi dia. Walau ada sekali Al-Quran datang daripada Allah. Itu setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pertolongannya. Kamar dia selepas pada tu dah berludah-ludahlah buat gambar Rasulullah serta cocok dengan jarum sebelah dan disipu di jarum tu sebelah penipu. Lepas tu diteri pula. Cocok tu dengan dengan ayat-ayat dia lah. Ayat-ayat segala iblis syaitan tu. Bakit-bakit bagi dia tu, dia memang dia kena ada benda ni. Allah Ta'ala bagi ke dia. Walaupun perkara harta sebenar dibagikan. Sebab itulah dikandaki kata sebenar Allah Ta'ala bagi, baik Allah Ta'ala bagi. Yang jahat kamu pun Allah Ta'ala bagi. Nak ke mana Allah Ta'ala beri kau tu. Tapi akhir semua dengan janji. Wak baik balas baik, wak jahat balas jahat. Balas jahat pula jahat hok teruk, hok tak teruk, hok kuat, hok tak kuat. Siapa kejahat baru minta terima. Mana? Seperti sihir ni. Akan baru minta terima ni. Ni pekerja orang munafik. Ni pekerja Yahudi musyrikin Nasara. Bukan pekerja orang Islam, tapi dah orang Islam pun nak ambil pakar juga. Nak bersahabat dengan syaitan, nak bersahabat dengan iblis ambil. Tapi tepat sudah tepat janji, kira satu. Ni kena jaga kita. Ni perkara sebenar. Makanya disipu, dicocok ke tubuh awak dengan lilin gambar Rasulullah, akan 7 jarum dengan sebelah jarum dengan sebelah penyipu, maka terganggulah Nabi. Tak kalau tu maka setelah katanya Nabi tu saat ni dah 4 bulan dia jadi terganggu, apa pula nak tidur dengan Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha, tak boleh. Jadi tubuh Nabi kita jadi lemah. Separuh daripada lemah tubuh. Kadang-kadang hok makan dah kata tak makan. Anak ayat katanya terganggu habis. Orang panggil Allah Ta'ala izin. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala dia kena ada sakat. Satu masa ni hok takdir oleh Allah Ta'ala, kena Rasulullah ni orang terlebih suci, yang terlebih mulia, lagi mukjizat. Tapi kerana sakit itu adalah sifat manusia. Ni kita kena gambar. Sebab itulah setengah tu dia heran. Dah kerana Nabi, satu ketika Nabi katanya, ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kamu. Sabit kaum Quraisy hari tu, kaum Quraisy. Kadang-kadang lagu mana dia katanya, setengah Quraisy dia kata, Nabi apa Muhammad ni? Rasul bergapo? Ya'kulut ta'am wa yamshina fil aswaq. Jalan kok kedah. Siapa ketika makan. Siapa masuk minum, dia minum. Lepas tu berjalan kok kedah. Tu sabit Tuhan kata, katalah Muhammad, ana basyarum mislukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Hadah manusia memang. Dia satu ketika dia sakit. Satu ketika dia sehat. Satu masa dia tidur, satu masa dia jaga bangun berjalan, satu masa dia pergi ke kedai. Itu kerana manusia. Dia tidak jadi merosakkan sifat manusia. Tak menjadikan rendah martabat. Dengan makan Rasulullah, dengan tidur Rasulullah, dengan sakit Rasulullah sebagai awak pengajaran bagi umat-umat. Kita umat manusia, kita adalah sifat manusia. Anak cucu tu ada, memang dia kena ada ketika makan, ketika sakit dia sakit. Kerana Rasulullah adalah satu orang manusia. Apa dah tu? Kamar dia setelah begitu dalam 4 bulan. Dan setengah kata Rasulullah ni kena sihir sampai kena bulan. Dan jumhur kata kaum muktamad setahun. Maka satu malam, satu masanya Nabi tidur. Ini dia ni. Rasulullah apabila kena tak bergaduh dengan perubat. Ni pekat Rasulullah. Martabat segala anbiya. Lebih lagi Nabi kita. Nabi satu ketika Nabi kata, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku adalah
pengulu bagi sekalian anak Adam di hari kiamat. Aku pengulu bagi sekalian anak Adam di hari kiamat. Sekalian Rasul, sekalian Nabi pun, Nabi kita lah satu pengulu. Mana? Di hari kiamat, upama di mahsyar esok. Tu dia panggil sebagai Nabi kita Sayyidil Mursalin, pengulu bagi segala Rasul, dan Sayyidul Anbiya, pengulu segala Nabi-Nabi. Sampai itu pada malam Isra' Mi'raj. Siapa dia ni hendak berlaku sekarang di Baitul Aqsa, di Kuf, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Nabi kita semaya kali yang kelima. Semenjak daripada Masjid Haram sampai ke Baitul Muqaddas 5 kali semaya. Ni alamat katanya Nabi nak naik terima semaya 5 waktu. Akan tetapi di fardutan Nabi 50 waktu. Akhir sudah di 5. Kerana dengan janji Nabi tengah-tengah duduk Isra'. Tengah duduk perjalanan ke malam dengan Jibril, Mikail, Israfil nak sampai ke Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis sekarang tu ada berlaku lah ni tu. Di plastik ni 5 semaya. Patu semaya di Baitul Muqaddas masuk dalam, malaikat pegang tangan. Hitam mata aku sekalian roh hak mati semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari berjumpa dengan Nabi di situ. Itu mengikut pada sejarah. Kemudian hitam mata aku Jibril ambil gi Rasulullah piping kita di mihrab. Kita tempat ini Nabi kita jadi imam semaya. Sebanyak-banyak roh, sebanyak-banyak arwah. Malaikat Isa alaihi salam dengan Idris alaihi salam, Ilyas, dan pula ni Khadir. Tu malaikat jasad sekali dengan roh. Semaya di belakang Nabi SAW di Baitul Aqsa. Ini ayat Nabi kita ni pengulu bagi sekalian Nabi dan bagi sekalian Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, Nabi Muhammad dikatakan Nabi besar. Maka di sini teraluk-aluk Nabi kita katakanlah. Maka satu ketiduran Nabi duduk tidur, malaikat. 2 malaikat perupaan manusia mari duduk di kaki seorang, di kepala seorang. Dibasuh kepada orang kerana malaikat merupakan orang. Perupaan manusia. Walahan Nabi duduk tidur. Hani Nabi. Lagi perbak lagu mana Nabi? Ini dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Menyuruhkan 2 malaikat dengan siapa setara dah. Mana siapa hak Allah Ta'ala takdir. Masuk sekia-sekia ni perubatan Nabi wisda. Kata ni lah orang sihir Rasulullah. Dengan 2 malaikat duduk di kepala seorang, duduk di kaki seorang. Makanya hak di kepala tanya dulu. Hak di kepala tanya dulu. Maka dia katanya, ini lelaki apakah terkena? Ini lelaki apakah dia kena ni? Boleh jadi sakit, boleh jadi tak sedar ni. Sakitlah kita kata, tak boleh rapat dengan isteri. Dia ni sakit ni, orang panggil, orang ni satu-satu perkara dia tak sihat, dia panggil sakit. Tak sihat semua hidung ke, tak sihat demam ke, tak sihat sakit kepala ke, orang panggil orang sakit. Kadang-kadangnya tak kita ke satu perkara tu sikit daripada ujian Tuhan tu dikatakan sakit. Maka 2 malaikat mai duduk di kaki seorang, di kepala seorang. Maka kepala tanya dulu, bagaimana lelaki ini? Jawab hak kakinya ialah lelaki ini kena sihir. Rasulullah lah. Lelaki ini kena sihir, kena suhur. Suhur iaitu kena sihir. Maka katanya siapa sihir? Lelaki ni siapa sihir? Hak kepala tanya. Mana hak kaki tanya? Hak kepala tanya. Lelaki ni apa dia sakit? Maka jawab hak kaki, lelaki ini kena sihir.
Maka hak kepala tanya pula, siapa sihir? Siapa khianat? Cakap kampung kita. Maka jawabnya Labid bin Aqsam. Iaitu di kalangan orang Yahudi. Ini cerita Nabi kena sihir ni. Tak apalah Rasulullah. Pak kita siapa dia mari nak waya. Kita ke cari bama kampung lah. Kalau kena sihir gini pergi ke klinik tak kena cari. Kawin ni 10 klinik dah. Tak berasa henggo. Hadap kat kampung takut demo bohong. Hadap kat kampung kalau bama wayak kata demo ni kena sihir, atau bama ni bohong. Bagi bohong jadi 2 kali salah kita. Anak dengar tak kacian lagi bubak bama wayak demo kena sihir, kena air tawar apa tak boleh bohong lah dah. Ni jadi kita ni 2 kali karut. Ni nak kata berkecek kita jadi bertengkak dakwah lah gitulah. Apa akhir-akhirnya tak sudah juga. Kerana sakit tak boleh duduk, dia biasa hospital tak ada. Hadap bama kampung bohong. Jadi kita payah nak letak dah. Maka tak kala tu jawab kakinya Labid. Labid bin Aqsam di kalangan orang Yahudi. Hebat dah. Dengan cocok jarum buat sebelah penipu. Sabit itulah di dalam ayat suci Al-Quran yang asbabin nuzul, iaitu suratul Falaq dan dengan suratul An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, lagi akan datang ayat. Ni ayat. Jadi 5 ni jadi 11 ayat. Dengan sihir oleh Labid ataupun saudara Labid ataupun anak Labid hak tino ni dengan sebelah penyipu. Hani asbabin nuzul ayat suratul Falaq dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas tu ni ayat. Suratul Nas ni ayat. Suratul Falaq 5 ayat. Jadi 11 ayat. Dengan 11 ayat ni perubatan Nabi SAW diturunkan ayat ni tak kala Nabi kita kena sihir ni 11 ayat jadi munasabah dengan 11 penyipu. 11 jarum, 11 penyipu disipu oleh jarum dimeterikan hawak rupa Rasulullah tu. Hebat. Hani hak gomha ni. Kita gitu juga kita cari sikit-sikit tak kan. Dia tu 3 kali dah aku duk khianat dah sihir. Teh hak bersibak, teh hak nak kerak ni ke lah sombong lah. Ni agam ni. Sampai 10-20 ribu ni kalau kita sekarang tak kena ni. Apa dah? Kena apa ni orang mati bunuh tu bertepik kemat lah. Takkan nak berubah kena getuk. Apa dah tu? Ia kena pergi gelang dia. Tapi kita tu akidah kita tu kena pergi mulai. Kita sebagai ikhtiar usaha tidak ada salah. Tapi bab pergi kita akidah, aktikah, kita sebagai cari sabab dan musabab. Apa ya Allah Taala nak wi sakit satu-satu perkara dia ada sabab. Duk dia sakit tu jadi, tapi hak tu kita katanya tak ada sabab apa, data-data dia sakit. Jadi mustahil bagi anda. Kadang-kadang kasih sakit kisahnya kita dengan makan banyak. Dengan makan benda kerah-kerah. Sakit mata kita dengan masuk ibu. Dia ada. Memang tak ada rasa apa, data sakit mata. Dia ada makin ni kita dalam tu, dia naik mata. Kadang sakit kaki dengan sebab kita berjalan banyak. Dengan sebab kita berjalan banyak. Menjadikan sebab sakit. Kenapa dah tu? Maka nak ayat katanya, tak kala tu dah. Sudah kecek sudah. Labib lepas tu disihirkan. Tu. Bahasa kita dikhianatkan. Dengan apa ni? Maka jawab di kaki pula. Hak kepala tanya. Khianat dengan apa, sihir dengan berapa ni? Cakap kampung kita mudah-mudahnya dengan iaitunya dengan sisirkan Rasulullah, sisirkan mereka ni hak patah-patah ia diambilkan oleh khadam. Ia diupah oleh Yahudi, ambil oleh khadam, maka dibuat ke rupa Rasulullah akan cocok jarum-jarum dia penyipu sebelah penyipu. Maka di mana
Dia bersoal antara dua malaikat tu kaki kepala. Nabi duk tidur, tapi Nabi duk dengar dia tidur. Karena tidur Rasulullah ni orang panggil bukan jenis tulis seperti kita. Nah, bukan tulis juga ping tak khabar apa tedak. Ya Rasulullah tidur tapi duk dengar. Dia duk cakap dua malaikat hak kepala hak di kaki tu. Maka jawab di kaki pula dia kata mana? Dia kata itu dengan pantung, buat dengan lilin, maka dibubuh ke dengan selaping tamar. Seperti kita kata gak, buat upih. Upih tu dia buat apa panggil supik. Kalau kita lah ni gak, supik ni dia hanya dengan daun kuih ada. Dengan daun tak boleh, dia hanya tak dia buat buah pulau. Kalau dia ambil buat pulau, dia buat supik. Supik kecil-kecil buah gambar Rasulullah dalam tu, dia cocok dengan jagung dengan lilin, bubuh lilin dalam tu, cocok dia buat penyipu. Sebelah penyipu, cocok dengan jagung. Tapi sekali dengan sisi hak patah, dia sisi tokoh hak ambil diupah oleh Yahudi jadi khodam tu. Sekali dengan jasad Rasulullah di situ. Dengan dia buat dengan patung tu, buat dengan lilin tu. Maka dibalutkan dengan pelepah tamar, kata kaki. Lepas tu ikat wi mulai diletak dalam telaga. Diletak dalam telaga iaitu di Zarwan. Bahasa tu telaga, satu telaga Zarwan ni, telaga yang ada dalam lah. Diletak tu, dan apabila letak dalam telaga, makanya dia kata ditinihkan. Tengok dah. Ditinihkan dengan batu. Tak tindih dia naik ke lain. Dalam telaga tu ditinih dengan batu. Ditinih ke dengan batu supaya tak mahu timu naik. Benda situlah. Tahun 2 tahun pun benda. Tak dengan supik tamar, dia gambar Rasulullah awak dengan lilin, sekali dengan jagung dengan sisi tu dia. Tapi dia baca ada lah. Dia kata baca ludah tu. Ada cerita tu katanya wa min syarrin nafasa. Bahasa kitanya siup ludah dengan tidak ada berair liu. Saudara labik ingat ataupun anak labik hok tino tu ni hak bijak Kamadianya maka jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga Nabi pada tidur. Lepas pada malaikat dua orang kaki sore hok kepala sore ada. Tak kalau jaga Rasulullah, katanya dalam kisah Nabi kita panggil Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bahasa kita panggil ya Aisyah, tahu tak lagi penyakit aku ni siapa dia, apa terkena. Maka jawab Siti Aisyahnya, mana nak tahu, malaikat Allah dan Rasul. Kata Siti Aisyah, Allah dan Rasulnya terlebih tahu. Maka jawab Rasulullah, aku kena sihir. Aku kena sihir. Yang sihir aku ialah Labid bin Aqsam. Cerita kepada isteri Rasul, isteri dia, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aku disihirkan oleh Labid bin Aqsam. Tatkala tu Rasulullah panggillah Ali bin Abi Talib sebagai menantu, dan Rasulullah panggilnya ialah Zubair bin Awam dan Ammar bin Yasir. Ni kepala perang belaka ni. Ada orang bijak sana. 3 orang radhiyallahu anhum. Umar Ali bin Abi Talib sebagai menantu. Sahabat rapat iaitu Zubair bin Awam, itu mengikut dalam sejarah, dan Ammar bin Yasir. Mari cerita kata aku kena sihir. Begiye mereka main royak. Hok rupa dengan manusia di kepala sore, di kaki sore ada. Aku kena sihir adalah barang sihir sisi yang sisi patuh aku, yang khodam aku lah. Ambil bui kepada Labid bin Aqsam. Buat fikir dengan jarum sebelah penyipu. Tahap di dalam Zarwan, satu telaga. Begiye dalam supik ditindih dengan batu. Tak tindih dengan batu tak boleh takut naik. Maka cerita mereka 3 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali dengan menantu terus pergi kepada Zarwan, telaga tu. Telaga air dalam timur.
Timur 3 sahabat sekali dengan menantu Rasulullah. Timur naik aci kering. Menyelai tengok aci kering sudah. Kita katanya air sekat-sekat beti sekat pohon ke. Dia tindih dengan batu. Tak tindih dia akan naik. Maka kata air itu merah seperti air hina. Dia katalah merah seperti darah. Air itu. Hak disihir ke Nabi SAW. Barang kakah duk letu. Maka buai batu tu ambillah supik. Hok diikatkan dengan pelepoh dengan selaping tamar. Supik hok dibuatkan dengan selaping tamar juga. Buka tengok, maka wak naik tah darat, rupa. Dibuat rupa Rasulullah SAW dengan lilin. Dipenyipukan bila penyipu sebelah penyipu di kepala jarum. Sekali dengan sisih Rasulullah patah dan batas sisih pun ada lagi. Dikapuh sekali dengan lilin. Ikat di situ, tombok di situ. Tu cara dia. Lepas tu dia bacalah bagi dia tu. Dia sihir ni dia ada pula sahabat dengan syaitan iblis tu. Tak ada berapa kerana Rasulullah satu manusia ialah seperti kita. Akan tetapi Rasulullah ni sebagai hamba yang kemuliaan, hamba sebagai tempat kita turun, iaitu Rasulullah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu yang Allah Taala latih. Tapi walau bagaimanapun ini sebagai buah ambil iktibar bagi kita. Kita ni hamba yang jahil, hamba yang dhaif, hamba yang cemar. Kalau sikit sebanyak kena, tengok. Contoh Rasulullah lagi kena. Suci terlebih suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan diizinkan oleh Allah SWT. Nasibah sakit. Kerana dia adalah manusia. Gak kita ni nipis sangat lah. Nak kena sihir, sabit kita kadang-kadang lagu mana? Mu sabit kena sihir. Kenapa dah? Sabit mu kena kakak macam-macam. Aku payah nak kena, aku nak tidur, aku baca tu siuk kanan, baca ni siuk kiri, baca siuk dapat. Memang sebagai ikhtiar usaha. Tapi dalam hatu tu dia Tuhan izin ni kena juga. Memang kita kena terima. Hak ni kena terima, hak ni hak takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tak dapat tidak, lapar dia kena makan. Sakit dia kena perubat. Kenapa dah tu? Kena kita dengan sahabat makan Tuhan jadikan sahabat dan musabab. Asbab dan musabab. Syarah dan ada masyrum. Mana sahih. Itu dia panggil sifat lumrah manusia dah. Nampak dah tu? Saya tengok Nabi Ayub kena, tengok Nabi Ayub lagu mana. Allahu Akbar. Hingga siapa hulak dia makan badai dia tu, disihirkan tu. Hingga siapa habis mati anak, mati bini. Nabi Ayub. Apa lagu mana dia? Sobat, nak kata sobat Ayub sampai setara mana. Ni nak ayatnya kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Ni kena juga tak Nabi kita. Cerita sebagai tauladan wak mengaji bagi umat-umat. Bukan dia sebentar. 44 bulan ada setengah jumhur kata setahun. Nabi tak boleh hafalkan dengan isterinya, jadi lemah tubuh. Jadi orang panggil apa ni? Jadi tak galak. Jadi satu tersekat yang paling besar. Banyak perkara lah tersekat atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi kami dia sihir tak kena. Banyak kali dah kena labib ni lah anak cucu mananya. Saudara labib orang perempuan umpamanya anak labib ni lah hebatnya. Bijak sana. Kongsi dengan iblis alaihi laknatullah segala syaitan. Pernah selalu dah kena. Maka tak kala tu dibukarkan oleh Ali, Ammar bin Yasir dan sekalian Zubair bin Awam. Tengok mari gambar ada sungguh. Maka nak ambil ni lagu mana? Tak apa Rasulullah nak buat penipu. Nak Rasulullah tak segar lagi. Nak buat penipu boleh dah. Boleh dah. Sahabat-sahabat tu nyata dah. Buat naik mari, maka tak dapat tidak. Turunlah ayat dengan 2 surah. Satu Qul a'udzu birabbil falaq, suratul falaq, 5 ayat ada ayat sana. Ni orang panggil asbabin nuzul. Nak turun ayat ni kerana Rasulullah kena sihir. Dan yang kedua suratul An-Nas. Ni ayat. Jadi sebelah munasabah lah. Jadi
labid buatnya sebelah penyipu. Ayat turun pun sekaligus dah. Dua surah ni sebelah ayat. Jadi dia kata di sini apabila nak buai jarum, jarum pada buat di lilin itu satu-satu jarum. Satu-satu penyipu, sebelah penyipu dengan sebelah jarum, ikat di jarum tu. Kena baca ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tukar satu penyipu. Serta boleh harap jarum satu naik. Sekali tukar penyipu tak sakit lagi. Harap jarum naik tu katanya sakitlah badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan apabila buat satu penyipu, segar Rasulullah separuh. Tak habis lagi. Bahasa cabut cok. Kalau kita duk tersekak ke, duk bahasa auki, duk bahasa gelewak gelibuk ke, buat satu penyipu satu jarum tu segar Rasulullah. Tapi satu jarum satu penyipu tu mana kita kata bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq, harap satu penyipu, harap satu jarum tu baik satu penyipu, sakit Rasulullah serta segar. Dan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ma khalaq. Tak kita. Yang kedua, min syarri ma khalaq, telucuk dua penyipu. Wa min syarri ghasikin iza waqab, telucuk tiga penyipu. Harap telucuk mudah-mudah. Tapi tak baca hok ni kejap lah. Ni asbabin nuzul. Sabit tu gua ayat ni, sebelah ayat ni mana sebelah penyipu. Kena sabar di situ. Satu ayat satu penyipu cabut. Satu ayat satu penyipu. Satu ayat satu penyipu. Sebelah ayat dua surah Al-Falaq dengan An-Nas. Jadi sebelah penyipu, sebelah ayat ni mulai habis. Tapi tiap-tiap penyipu cabut tu sakit Rasulullah. Sakit jasad Rasulullah. Ayat kata sakit tak ada salah. Dia kena Rasulullah biasa lapar. Tekah perai perai kondat, perai pagi. Ingat Rasulullah gantung batu di perut. Sahabat duk berbilir 2-3 orang kami gantung batu dah 2 toko puasa lapar. Tapi Rasulullah pandai hok dia 2 toko. Duk gali pagi. Ni Rasulullah ni ayat katanya itulah bagi Rasulullah adalah contoh bagi umat. Sabit kalau tak buat contoh pada Rasulullah, mana kita nak buat fikir sekarang. Ni Rasulullah ni kena sihir. Pas kita hari ni kena sihir sikit sebanyak lebih kurang. Dan kita berubat. Pasal bui penyakit Allah. Allah Ta'ala nak bui satu-satu perkara, dia kena ada sabar. Baru berlaku musabab. Itu kejadian. Ada orang panggil asbab yang ada. Nak sakit satu orang, seperti kita kata sakit kepala, demam. Kena sihir, dia kena ada orang menyihir. Ada orang mensihirkan. Nak sakit satu perkara, sabit kita pergi suluh di hospital, tak ada orang penyakit. Tak ada hadap ke muka pun, dia kata awak ni kena barang ni. Pak kita pakai bahau pula. Hang dak pergi apa? Itu tak kena, kita kata kita kena cek pula. Benda ni setara mana? Sungguh kita sungguh. Cuma kita nak usia, ikhtiar. Cuma kita pergi nak sebuah mengaji akidah, kita pergi kejap mulai. Apa dah tu? Jangan bergaduh dengan syirik ni. Kita percaya ke benda tu? Hak kita pergi dah, Allah yang memberi berkah. Tidak ada sekalian makhluk, diri kamu, perbuatan kamu, Allah. Allah saja yang memberi berkah. Allah yang maha kuasa. Allah beri penyakit, Allah menghilangkan. Tak gitu ke? Tapi Tuhan menjadikan satu-satu asbab. Satu musabab, satu asbab, satu musabab. Nak kena dengan makan, Tuhan menjadi. Penyakit kita Allah Ta'ala beri dah. Nak usia, kena ada ubatan. Ubatan kena lorong dia, Tuhan menjadi juga. Sakit kepala, makan ubat sakit kepala. Sakit gigi, cocok dalam gua sakit gigi ni, ubat ni. Sakit gigi, makan ubat demam. Tak kena. Kita kena sihir secara lagu ni. Tengok. Nabi kena sihir. Turun ayat. Sebelah penyipu. Itu je. Ajari Allah Ta'ala sendiri. Asbabin nuzul. Sabit menurunkan ayat Quran.
sebelah penyipu, sebelah jarum, maka sebelah ayat. Satu ayat, satu penyipu. Satu ayat, satu penyipu. Dia harap lebih baik. Tiap-tiap penyipu rasa sakit Rasulullah. Itu mengikut dalam tafsir. Nampak tu? Allahu Akbar. Maka turunlah ayat ini 2 surah. Maka tiap-tiap dibaca satu ayat, maka terhurailah satu penyipu. Terbaiklah satu penyipu. Terbaik satu penyipu. Satu ayat, satu penyipu. Satu ayat, satu penyipu. Maka di situ, maka bakitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dirungkai. Bahasa kita, hak Nabi kita dah jadi terikat. Hak Nabi kita bahasa sedar tak sedar tu jadi kau sedar. Hingga sampai habis sebelah penyipu. Dengan sebelah ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, 6 ayat lek belakang. Semua jadi sebelah. Dan tiap-tiap dicabut jarum merasa sakitnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hilang Nabi. Di sinilah kata setengah tak kalau hilang Nabi, makanya Ali tanya Rasulullah. Kemarahan Ali ni sangat. Lebih-lebih lagi kepala pergi Ammar bin Yasir. Ni hebat lagi. Zubair bin Awam pun dimaki. Marah mereka itunya serta terhadap Labid bin Aqsam dan anak-anak dia, saudara dia. Hingga sampai satu ketika Ali minta mengizin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak bunuh Labid. Tapi Rasulullah tak mengizin, tak boleh. Tak benar bunuh. Itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang membalaskan di atas Labid bin Aqsam. Kita pun dimaki. Ini tauladan contoh. Sahabat kita hari ni kita kena jaga. Tiap-tiap perkara itu tunjuk aja dari ayat suci Al-Quran, daripada kalam Allah Ta'ala sendiri. Tunjuk aja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap perkara kita di dalam makhluk Allah. Kita sebagai benda hak Allah Ta'ala menjadi. Lain daripada tu tidak ada malaikat Allah yang memberikan satu sabar dan satu musabbat. Nak dapat kenyang kita dengan makan, nak dapat sakit kita pun ada satu sabar. Tapi Rasulullah Allah Ta'ala ajar pula bagai umat-umat Nabi, hamba-hamba dia, apabila satu perkara tak boleh meriba tangan, apabila satu sakit carilah perubatan. Tapi kamu perubat dengan jalan ikhtiar usaha. Dengan jalan ialah cari takdir Allah Subhanahu wa taala tercatat. Juga Nabi dia sakit dalam masa 4 bulan, upama 6 bulan setahun katakanlah. Itu setara dia. Dan apabila sampai masa, maka dihantarkan oleh 2 malaikat. Tak apa Rasulullah, tapi kita carilah. Cari sebagaimana untuk nak menyembuhkan kesakitan kita. Sebab itu sakit kita kena jaga sekali-kali. Dengan sakit kita ni mengkifaratkan. Kalau kata Nabi kifarat salah ke apa? Nabi Allah Ta'ala kifarat ke? Bukan. Kerana Nabi ialah maksum. Nabi sebagai tauladan bagi umat. Nabi tepat ittiba'ah bagi umat. Nabi tepat ikut. Nak wayak, nak contoh tauladan kata sebegitu Rasulullah bersih cuci terlebih harum. Jadi nak wayak katanya kena penyakit, iaitu penyakit sihir saat ni. Upama Nabi besok demi, Nabi besok lapar. Biasa kita orang umat, dia orang berdosa, orang yang paling bawah ni lebih-lebih lagi. Sikit sebanyak bahasa dia. Tak boleh kitanya nagi okirkan kepada Allah Ta'ala. Kerana hak takdir. Sebagai takluk ilmu Allah, takluk iradat bagi Allah, dan takluk qadar Allah sebagai takluk taksir, iaitu sebagai takluk ilmu hak sedia kalau lagi dah. Ya kita nak jadi sedia masa tu sakit, masa tu demam, masa tu miskin, kamu miskin, masa tu mu kaya, masa tu mu jatuh sakit, masa tu mu jatuh sia. Memang cuma satu je kita perubatan. Ia tidak ada dapat menyembuh. Mati satu mau. Lain pada mati semua itu ada.
Orang sakit mesti ada ubat. Tak gitu. Dia ada tu hewak dua. Ni dunia. Dunia dia ada ujian. Tapi hidup dunia ujian. Menata ada ujian, tapi ujian dia tu sekadar sikit-sikit hidup dunia. Kita ujian untuk nak selamat akhirat. Ujian dunia bukan apa, kifarat Allah. Sebab itu kita sakit hidup dunia, tak boleh kata Tuhan menyeksa ke kita. Umpama kita kena ke satu perkara yang takziah oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sakit tu boleh jadi Allah Ta'ala nak mengkifaratkan, nak hapus sekalian dosa kita. Tu perjanjian. Sebab itulah kata Imam Razali rahimahullah Ta'ala, kita kena reda. Kena reda apa hak kita, ya kita sakit. Hak kita demi, hak kita lapar, hak kita sesak. Tu tak setuju dengan nafsu kita belaka. Sakit tubuh kita, demam tubuh kita, susah kita, sesak kita, hina kita. Hari ni kita hina, boleh jadi esok kita mulia. Itu hak Tuhan takdir. Jadi Tuhan duduk kerja hari ni satu-satu perkara dengan hak takdir oleh Allah. Sebagai ilmu Allah Ta'ala pada azal lagi dah. Hari ni kita kena reda. Sebagai kita mengaji rukun iman yang ke-6, wajib kita reda. Hak mana qada Allah. Hak mana Tuhan takdir. Wajib kita kena syukur, kena reda. Sabit itulah syukur ni besar. Sobar. Sobar pun besar. Tapi sobar tersakat kita hari mati tak ada lah. Syukur kita dalam kubur, kita syukur kerana dapat nikmat Tuhan. Lepas azab kubur, kita syukur dengan Allah. Lepas azab masa, kita syukur dengan Allah. Lebih lagi kita buka kunci syurga. Ni banyak kita syukur. Sabit syukur ni selama-lama. Oleh syurga kita duk syukur dengan Allah Ta'ala. Duk dapat nikmat. Tidak ada azab di sana. Sabit azab di sini, kena bala lebih kurang di atas kita umat. Contoh Rasulullah. Rasulullah biasa lapar. Rasulullah biasa susah. Rasulullah lagi miskin. Rasulullah kena sihir. Segala-gala tak Rasulullah. Sabit itulah contoh Rasulullah. Tak kita ke? Akhlak perangai semua pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala. Maka ini satu pengajaran yang besar bagi kita. Untuk kitanya cari sekadar umur kita hidup, nak jaga tubuh kita, nak jaga laksananya ibadah iman kita. Supaya kita tak orang panggil, tak menceroboh kitanya dibasa kepada Allah Ta'ala tu, tak ada perhera kita. Allah Ta'ala tu, Allah nyanyolah aku sakit lama. Tak begitu. Sikit-sikit dunia tak banyak hak tu hewi. Sikit-sikit ya. Hak banyak kita lepas pada mati. Ni bagi orang beriman selamat. Orang tak beriman, situ orang panggil azab. Azab. Dunia tak dikatakan azab. Dunia sebagai wak pengajian, contoh tauladan kita sebagai Allah Ta'ala nak buat dosa. Kita duduk situ. Kifarat. Sakit kita tiap-tiap kali sakit. Sehari dua hari kita demam. Sehari dua hari kita sangat lapar. Sebab itu kita lapar boleh puasa tu pahala banyak. Lapar kita tak boleh puasa pun. Satu, sobar kita. Yang kedua, lapar pun syukur dengan Tuhan tak ada ubah-ubah dengan semaya kita. Dengan berzikir baca Quran kita. Walau tu berapa banyak pahala. Sakit kita Tuhan nak hapus dosa. Demam kita Tuhan nak buat dosa. Alhamdulillah. Kalau kita duduk situ, kata Imam Razali rahimahullah ta'ala, setinggi-tinggi kitanya hebat. Hingga siapa 300 pemberian rahmat sehari-sehari hidup kitanya atas muka bumi. InsyaAllah ta'ala. Moga-moga hari ni malam ni saya pun berasa kerana tadi pun teruk dah. Mana siapa ke waktu Jumaat. Ada kecek juga tadi pun. Lepas tu malam ni tu sekadar tu kerana dalam hal ni kisah ni satu saudara kita duk minta dah banyak minggu duk minta suruh saya itu penerangkan tentang Nabi besar sallallahu alaihi wasallam kena kena sihir. Bahasa kita kena khianat lah oleh Yahudi pada masa Nabi kita duduk di Madinah. Ini sebagai kita fikir ataupun pengajian yang paling besar sekali bagi kita. Kita sikit sebanyak sebagai umat, patut kita ni orang yang paling orang berdosa lah. Sepatutlah kitanya sikit sebanyak maka kita perubatlah.
Nah, jangan kita ingkarkan satu persatunya, tapi benda ni nah kita kena akidah kita kejap. Sebagai kita duk ngaji akidah, nah takdir Allah SWT terhadap di atas hamba-hamba dia yang beriman. Nah, kata tu saja malam ni. Saya hundur diri dengan lafaz mulia yang bersangat tanya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya.